saya Madani. Berita tengah hari edisi 15 Mac 2023 dan ini tajuk utama. STR Fasa 2, individu layak diminta daftar kemaskini data sebelum 31 Mac ini. Melihat anak bulan Ramadan bagi menetapkan tarikh permulaan puasa ditetapkan pada petang Rabu 22 Mac ini bersamaan 29 Syaban 1444 Hijrah. Menurut kenyataan Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja hari ini, tarikh permulaan puasa akan diisytihar pada malam hari yang sama. Jawatan kuasa berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di 29 lokasi di seluruh negara. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Kemas kini data dan buat pendaftaran baharu untuk sumbangan tunai rahmah STR sebelum 31 Mac ini. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ini bagi membolehkan mana-mana individu yang layak memohon dan memastikan pembayaran STR diagihkan pada awal April sebagaimana diumum Perdana Menteri. Kenapa kita minta update itu? Antaranya ialah kerana 3 tahun data yang telah dikutip sebelum ini tidak dikemaskini. Ada yang dulu bujang, sekarang dah kahwin. Bujang tu bantuannya kalau dia pendapatan 2,500 dan ke bawah dapat 350. Tapi kalau mereka sudah kahwin, maka ada beberapa kategori. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan rasmi ke Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM Kota Baru. Pembayaran STR bagi fasa 1 telah selesai diagih pada 17 Januari lepas dengan 8.7 juta penerima melibatkan bayaran 1.67 bilion ringgit. Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 diharap dapat melibatkan penyertaan peserta daripada agensi serta pengamal media dari rantau ASEAN. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, sambutan itu sebagai simbolik dalam mengusahakan komuniti ekonomi ASEAN selain dapat mengeratkan silaturahim serta semangat muhibah serantau. Etika kewartawanan dan isu dihadapi wartawan antara isu yang bakal diketengahkan dalam Hawana 2023. Ya, saya harap menjelang penganjuran Hawana nanti kita akan dapat umumkan beberapa perkara yang pihak kerajaan ingin laksanakan dan kita faham pasca pandemik keadaan yang dihadapi bukan hanya oleh para wartawan tapi organisasi media di Malaysia. Banyak cabaran yang dihadapi dan saya percaya menjelang Hawana nanti kita akan dapat beri sedikit hala tuju ke depan bagi ekosistem media di Malaysia. Sambutan Hawana pada tahun ini akan berlangsung dari 27 hingga 29 Mei ini di Ipoh, Perak. Bekalan pertanian di Johor mencukupi terutama semasa Ramadan nanti. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu ketika memberi jaminan itu memaklumkan selain mendapat bantuan bekalan dari negeri-negeri jiran, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama juga akan membuka agrobazar di beberapa lokasi terjejas banjir. Kerugian itu sedang dibuat bancian, memanglah pihak NADMA telah bantu, Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Bandar dan pihak Kementerian Pertanian. Fama membuat kajian, nanti kita lihat gantung kepada kerosakan dan permohonan mereka akan dipertimbangkan. InsyaAllah dijamin tadi oleh pihak Fama akan dibawa ke tempat-tempat lain untuk memenuhi permintaan dalam bulan Ramadan. Beliau ditemui pada majlis penyerahan bantuan nelayan Pengerang di Kota Tinggi.
Dan pada itu, situasi banjir di Johor semakin menunjukkan tanda pulih. Setakat pukul 11 pagi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 35,965 orang berbanding 36,086 orang pada pukul 8 pagi tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata mereka masih berlindung di 115 pusat pemindahan sementara PPS. Batu Pahat mencatatkan penduduk terkesan teramai iaitu 35,750 orang. Diikuti Segamat 102, Muar 89 dan Tangkak 24. Jumlah kematian kekal 6 orang. Dan ini pula perkembangan dari Pahang. Kerajaan negeri bersetuju memberi kenaikan gaji tahunan KGT tambahan khas sebanyak RM100 kepada penjawat awam di negeri itu pada tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata kenaikan itu melibatkan implikasi kewangan tahunan RM9.6 juta kepada kira-kira 8,000 orang kekitangan kerajaan negeri. Kenaikan itu juga selaras Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2022 yang mana Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pemberian itu kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dalam kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan dan profesional berkuat kuasa 1 Januari lepas. Pemberian KGT tambahan khas itu tidak akan menjejaskan pergerakan gaji tahunan pegawai bagi tahun 2023 dan tahun berikutnya, selain tidak mengubah tarikh pergerakan gaji pegawai. Prasarana pendidikan termasuk kuartus guru yang kondusif dan selamat akan dipastikan tersedia. Perinciannya bersama Mohan Jinasami di Parlimen. Hazel, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited dalam memastikan penyediaan prasarana pendidikan termasuk kuartus guru yang kondusif dan selamat untuk diduduki. RM40 juta diperuntukkan KPM setiap tahun bagi tujuan baik pulih dan penyelenggaraan yang turut melibatkan pemantauan dari Jabatan Kerja Raya. Kementerian sebenarnya melalui imbuhan tetap perumahan serta 50% daripada allowance sara hidup bagi guru-guru yang menduduki kuartus akan dipotong. Peruntukan ini dimasukkan ke dalam hasil kerajaan di bawah kutipan wang yang disatukan. KPM memperuntukkan anggaran RM40 juta setiap tahun bagi tujuan penyelenggaraan kuartus KPM di bawah peruntukan pembangunan. Beliau memaklumkan ketika ini hanya 29,207 unit kuartus guru yang diduduki daripada 47,947 unit jumlah keseluruhan. Bagi kuartus guru yang tidak diduduki, KPM telah melantik perunding hartanah bagi menjalankan kajian cadangan penyelesaian dan mengoptimumkan penggunaan kuartus yang akan selesai pada April tahun ini. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bentong Yong Sifura Osman. Baik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menolak sebarang amalan diskriminasi kanak-kanak termasuk kanak-kanak yang dilahirkan secara tidak sah taraf. Jelas timbalan menterinya Aiman Atirah Sabu, selaras dengan konvensyen mengenai Hari Kanak-kanak atau Hak Kanak-kanak, kerajaan akan membantu golongan tersebut dengan menyediakan bantuan kebajikan seperti rumah perlindungan. Pada ketika ini, KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai kurang lebih 18 buah institusi kanak-kanak, iaitu 16 buah rumah kanak-kanak yang bersedia memberi perkhidmatan pemeliharaan dan perlindungan kepada kanak-kanak lelaki dan perempuan berusia di bawah 18 tahun, termasuklah bayi dan kanak-kanak yang tak sah taraf. Kementerian turut menyediakan bantuan keuangan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan ataupun PSK yang memberikan khidmat penjagaan, perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan-kumpulan SASA kementerian, termasuklah kanak-kanak. Tambah beliau lagi, pihak kementerian juga telah memperkenalkan sistem My Corporate Care atau lebih dikenal sebagai MyCC dan konsep pemeliharaan berasaskan keluarga PBK dalam pengurusan kes kanak-kanak yang dilahirkan secara tidak sah. Aiman Atirah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad.
Sementara itu, KPWKM telah menjalankan satu kajian kandungan, pendekatan dan skop bagi mewujudkan satu akta khusus untuk warga emas di Malaysia. Pengumpulan akta warga emas itu dilihat sebagai langkah holistik dan positif yang bersifat untuk melindungi warga emas di Malaysia. Antara kandungan akta tersebut adalah pertamanya melindungi kebajikan warga emas, kedua melindungi hak asasi warga emas, ketiga memperkasakan warga emas, keempat memperkasakan ahli-ahli keluarga dan juga komuniti, dan yang kelima mewujudkan sistem sokongan yang kuat untuk warga emas, dan yang keenam adalah bagi mewujudkan sistem sokongan yang kuat untuk para penjaga. Usaha pewujudan satu akta warga emas ini merupakan salah satu langkah kementerian dalam menangani isu penuaan ataupun negara tua pada masa tahun dijangka 2030. Aiman Atirah menjawab pertanyaan ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzah. Baik, pada tahun ini kerajaan menjangkakan ekonomi negara akan berkembang sekitar 4.5%. Ini selaras dengan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2023 iaitu masing-masing pada 4.4% dan 4.0%. Berdasarkan unjuran ini, meskipun kita berdepan dengan pelbagai cabaran ketidaktentuan global, saya ingin menegaskan bahawa Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi pada tahun 2023 seperti yang ditanya dalam soalan YB Dungun tadi. Hari ini berdasarkan takrifan kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi sebagai secara teknikalnya apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun, kerajaan akan terus mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan yang saksama untuk rakyat serta menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan yang lebih menarik. Tambahnya, bagi menangani kesan kenaikan harga barangan keperluan asas, Kerajaan Perpaduan terus melaksanakan pemberian subsidi dan bantuan tunai seperti sumbangan tunai rahmah dan juga pelbagai insentif dengan peruntukan keseluruhan mencecah RM64 bilion. Baik, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan pengeluaran spesies utama ikan air tawar sehingga 150,000 tan metrik menjelang tahun 2025. Timbalan Menterinya Chan Foon Hin optimis ia boleh dilaksanakan menerusi penyusunan semula kawasan akuakultur dan pemantapan aktiviti ternakan ikan air tawar ke arah memperkasa industri berkenaan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berhasrat untuk menjadikan sektor akuakultur, ikan marin dan air tawar sebagai salah satu sektor yang utama untuk meningkatkan kadar sara diri SSR dan pendapatan penternak. Hal ini selari dengan agenda pemerkasaan industri akuakultur yang telah digariskan sebagai salah satu daripada 5 hala tuju dan fokus kementerian mulai tahun ini. Bagi memastikan hasrat ini tercapai dan subsektor akuakultur ikan air tawar menjadi industri yang berdaya saing hingga menjadi salah satu sumber utama pendapatan kepada penduduk tempatan, Kementerian melalui Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah merangka strategi seperti berikut. Yang pertama, penyusunan semula kawasan akuakultur dan pemantapan aktiviti ternakan ikan air tawar dengan memberi fokus kepada peningkatan pengeluaran akuakultur air tawar. Antara spesies utama termasuklah patin, tilapia dan geli dengan sasaran pengeluaran pada tahun 2025 berjumlah 150,000 tan metrik dan tahun 2030 berjumlah 214,000 tan metrik. 6 lagi strategi digarap termasuk pelaksanaan projek integrasi akuakultur PPIA, pemberian bantuan peralatan dan input pemakanan, pemerkasaan pelan akuakultur dan juga pelan pembangunan baka dan benih akuakultur, pemberian kemudahan kredit, penawaran kursus dan program kemahiran teknikal serta pelaksanaan program bagi mempromosikan dan memasarkan produk perikanan. Pernyataan tersebut bagi menjawab soalan ahli Parlimen Temeloh Salmiah Muhammad Nor. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi penggulungan oleh kementerian yang terlibat dalam menggulung belanjawan 2023 peringkat jawatankuasa. Dan untuk pengetahuan anda, peringkat dasar telah pun diluluskan pada minggu lalu dan kini perbahasan dan penggulungan bagi sesi jawatankuasa sedang dilaksanakan. Sekian saja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Hazel di studio. Mohan Chinasami, terima kasih.
Dan beralih ke perkembangan lain, di Pahang, seorang penolong akaunten di sebuah jabatan kerajaan negeri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah dengan jumlah keseluruhan RM41,768. Magistrate Tengku Eliana Tuan Kamaruzaman mengeluarkan perintah reman 7 hari bermula hari ini selepas suspek wanita itu dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuantan pagi tadi. Suspek didakwa meminta bayaran daripada seorang pemilik bengkel bagi mempercepatkan tuntutan bayaran untuk kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan jabatan di bengkel tersebut. Suspek dipercayai menerima suapan bernilai RM50 sehingga RM2,500 sepanjang tempoh April 2021 hingga Februari 2022. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 yang boleh membawa hukuman di bawah Seksyen 24 Akta sama. 3 institut memandu di Perlis diarah mempertingkatkan elemen ke atas kenderaan yang digunakan untuk melatih pemandu baharu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis, Fatimah Muhammad Alipiah berkata, ia susulan operasi khas kenderaan Institut Memandu OPS OKIM dilakukan ke atas premis terlibat. 12 motosikal dan 5 kereta milik Institut Memandu diperiksa. Daripada jumlah itu, 8 motosikal mengalami masalah teknikal berkaitan sistem brek dan keadaan tayar yang tidak sesuai digunakan untuk latihan pemanduan. Semua pengajar Institut Memandu turut diingatkan agar sentiasa bertugas dengan penuh integriti bagi melahirkan pemandu berhemah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Patang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta. Baik, berita ekonomi kami kongsikan mengenai RM550 juta nilai transaksi pelaburan yang disasarkan menerusi penganjuran pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia 2023 FIM 2023 berlangsung pada 18 hingga 20 Mei depan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Pameran tersebut bakal disertai 150 pempamer dari dalam dan luar negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Azman Muhammad Yusof menyeru kehadiran semua pihak, khususnya bakal usahawan yang berminat meneroka potensi perniagaan dalam sektor franchise. Dapat kita melakukan satu inisiatif baru kepada mana-mana franchisor yang ingin mengemukakan sebarang creative solution ataupun innovative solution, boleh kita bincang dan kita mungkin akan menghasilkan inisiatif baru. Jadi dalam masa yang sama berdapat juga membantu franchisee yang kemudian terpaksa mengikut perubahan-perubahan yang dilakukan oleh peringkat franchisor. Kita faham sekarang ini masing-masing menghadapi masalah dari segi kos pengurusan. Sebab itulah daripada KPDN kita akan melihat satu pendekatan yang lebih sihat bagi memperkenalkan inisiatif-inisiatif berbentuk sama ada peruntukan kewangan dalam bentuk grant ataupun loan. Kita akan bincanglah.
Beliau bercakap pada sidang media selepas pelancaran FIM 2023 di Putrajaya. Dianjurkan bersama Persatuan Franchise Malaysia. Penganjuran kali ini dijangka menarik kehadiran 15,000 pengunjung. Farman Niaga Berhad mengumumkan peletakan jawatan Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkarnain Yusof berkuat kuasa serta-merta. Sebuah jawatan kuasa Eksekutif Interim Exco ditubuhkan untuk memimpin syarikat sehingga Ketua Pegawai Eksekutif baharu dilantik. Farman Niaga menerusi kenyataan mengumumkan Exco tersebut bakal dipengerusikan pengerusi bukan bebas bukan eksekutif Ahmad Shah Rizwan. Exco memberi jaminan aktiviti perniagaan berjalan seperti biasa, termasuk perniagaan konsesi dan bukan konsesi dengan Kementerian Kesihatan, kementerian lain serta sektor swasta. Tumpuan akan turut diberikan kepada pelan regularisasi status PN17. Farman Niaga Berhad merupakan cabang farmaseutical kumpulan Bausted bersama-sama Lembaga Tabung Angkatan Tentera selaku pemegang saham utama. Salam Malaysia Madani Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus setia bersama Berita Tengah Hari dan perkembangan luar negara. Presiden Argentina Alberto Fernandez dibawa ke hospital swasta di tengah Buenos Aires selepas mengalami sakit pinggang yang teruk menurut kenyataan pasukan perubatannya. Fernandez akan menjalani pemeriksaan untuk menentukan jenis rawatan yang diperlukannya. Menurut kenyataan yang dipetik oleh Anadolu Agency, orang ramai akan dimaklumkan mengenai perkembangan terkini kesihatan Presiden. Kenyataan itu ditandatangani Dr. Federico Saavedra yang merupakan doktor pribadi Fernandez sejak lebih sedekat. Fernandez November lalu mengalami masalah kesihatan semasa lawatan ke Bali, Indonesia untuk menghadiri sidang kemuncak G20. Fernandez pernah dijangkiti COVID-19 pada 2019 dan keradangan paru-paru pada 2021. Bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Khamis 16 Mac, saksikan Perak FC bertemu Seri Pahang FC 8.30 malam secara langsung di TV2. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Aksi Malaysia pada kejohanan badminton All England 2023. Beregu profesional lelaki negara Teo Yi Ong Yusin cemerlang melangkah ke pusingan kedua kejohanan selepas menewaskan pemenang pingat emas Sukan Olimpik 2020 Li Yang dan Wang Chilin di Birmingham malam tadi. Dalam saingan tersebut, Yi Yusin terpaksa bekerja keras sebelum berupaya menundukkan pasangan Taiwan itu dengan keputusan 12-21, 21-16, 21-18. Yi
Yusin yang juga pilihan ke-8 kejohanan dijadual menentang juara bertahan Muhammad Syahubul Fikri Bagas Maulana dari Indonesia esok bagi merebut tiket ke suku akhir. Turut melangkah ke pusingan kedua ialah beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng Lai Peijing selepas mudah menewaskan pasangan Indonesia Rinov Rinaldi Pita Haningkias Mentari dalam perlawanan straight set 21-19, 21-18. Turun sebagai pilihan ke-6 kejohanan, Kian Meng Peijing akan bertemu pasangan yang berada di ranking ke-16 dunia dan naib juara edisi 2021 Yuki Kaneko Misaki Matsutomo dari Jepun pada pusingan kedua. Sementara itu, hasrat beregu wanita utama negara Perlitan M. Tina dan beregu campuran negara Chen Tang Ji Toh Yi Wei untuk ke pusingan kedua tidak kesampaian apabila tewas pada lawan masing-masing. Hoki Piala TNB 2023, pasukan Hoki Terengganu THT meraih kemenangan bergaya 5-1 menewaskan UiTM HAKPT pada aksi separuh akhir pertama kejohanan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Dalam aksi tersebut, anak buah Seo Jong Ho meraih gol awal pada minit kedua menerusi pukulan sudut penalti Ismail Abu sebelum pemain itu menambah gol padang pada minit ke-18. 3 minit kemudian, pemain import THT Jang Jong Yun dari Korea Selatan terus melebarkan jurang apabila meledak gol ketiga sebelum menjadikan kedudukan 4-0 3 minit sebelum suku ketiga permainan tamat. UiTM HAKPT berjaya memperoleh gol sagu hati menerusi Wan Haziq Hishamuddin Wan Amir Ruzman pada minit ke-56 sebelum penyerang kebangsaan Faizal Saari menoktahkan kemenangan buat THT 2 minit kemudian. Liga Juara-Juara Eropah, Manchester City berpesta gol 7-0 menewaskan RB Leipzig sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menerusi kemenangan agregat 8-1. Bagi pengurus City, Pep Guardiola, pasukan telah mempamer aksi terbaik untuk meraih kemenangan bergaya itu. Our build-up is not good. We didn't move perfectly and we concede some actions that in this competition they punish you. And you have to be careful of that, but with 7-0, I don't have many complaints to the team. Dalam persaingan tersebut menyaksikan Erling Haaland berjaya menyamai rekod Liga Juara-Juara selepas meledak 5 gol dalam satu perlawanan seperti pernah dilakukan Lionel Messi dan Luis Adriano. Lebih membanggakan, penyerang itu turut mencipta rekod kelab yang baharu dalam semusim dengan 39 gol ketika ini. Dua lagi jaringan City pada aksi menentang RB Leipzig dijaringkan oleh Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Hazel Desmond. Salam Malaysia Madani.